Jadi Syekh Al-Qadhi menyebutkan tentang solat sunat disebut dengan rawatib. Yakni rawatib dengan maksud solat sunat yang mengiringi solat fardu. Solat sunat yang mengiringi solat fardu ini adalah merupakan solat sunat yang afdal dipanggil. Solat sunat yang afdal adalah solat sunat yang mengiringi solat fardu. Jadi ada beberapa solat sunat dan solat sunat itu pula terbahagi kepada dua, iaitu muakkadah dan ghairu muakkadah. Solat sunat yang sangat kuat tuntutannya dan solat sunat yang dituntut iaitu tidaklah kuat seperti mana tuntutan yang pertama tadi. Jadi Al-Qadhi di dalam kitab ini merangkumkan semua sekali. Dia tak kategorikan. Kenapa? Salah satunya adalah kerana kita ni, kalau sebab ini adalah merupakan kitab asas ya, maka dia letakkan itu secara umum supaya kita dapat buat. Nanti setelah naik kepada tahap yang lebih tinggi kitabnya, maka barulah kita akan lihat ada kategori-kategori daripada, supaya kita menambahkan lagi daripada pengetahuan dan juga apa kita panggil, untuk kita memahami tuntutan-tuntutan itu berdasarkan daripada kategori-kategori yang telah pun diambil daripada nas. Tapi dalam kitab-kitab asas, itu biasanya anjuran itu lebih selalu dibuat secara umum. Supaya apa? Supaya orang buat. Sebab kalau sekiranya dikategorikan, orang pun mula akan memilih. Itu di antara kebijaksanaan para ulama di dalam dia menyusun kepada sesuatu. Kerana sifat manusia ini, kalau dia awal-awal belajar, semangatnya lebih. Betul? Semangatnya. Jadi kalau sekiranya dalam keadaan semangat itu hanya diambil yang asas-asas biasa saja, maka dia akan rugi. Sebab itu dikatakan salat sunat yang mengiringi kepada salat fardu ada 17 disebutkan. 17 rakaat. Yang pada dasarnya, kalau dikategorikan bahawa solat sunat muakkadah ini ada 10. Ghair muakkadah itu adalah selebih daripada itu. Ini berdasarkan kepada hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang menyebutkan bahawa solat sunat yang mengiringi solat fardu, dan jangan kamu tinggalkan 10 rakaat yang mengiringi solat fardu itu, kata Abdullah bin Umar, kerana melihat itulah yang memang menjadi rutin yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Iaitu yang pertama 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isyak. 10 rakaat. Itu yang disebut dengan muakkadah. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, dan 2 rakaat setelah isyak. Ini disebut dengan muakkadah. Adapun ghair muakkadah adalah 2 rakaat lagi sebelum zuhur, 2 rakaat lagi setelah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isyak. Jadi ini adalah kategori, dikategorikan dalam solat sunat rawatib. Baik. 2 rakaat disebutkan 2 rakaat sebelum subuh besar fadilatnya. Nabi mengatakan raka'ataini qabla al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Besar. Sebab itu dalam mazhab Hanafi hukumnya wajib. Kita hukumnya sunnah muakkadah. Kemudian Al-Qadhi menyebutkan 4 rakaat sebelum zuhur. Kita sebut 2 rakaat muakkadah, 2 rakaat ghair muakkadah. Tapi 4 rakaat ini menjadi juga rutin yang dilakukan oleh Nabi. Pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kami selalu tengok kalau sebelum zuhur kamu buat itu lebih daripada yang lain. Iaitu, yang lain tu ada 2 rakaat. Tapi ini 4 rakaat kamu maintain selalu. Kenapa? Kata Nabi, kerana pada waktu itu saat pintu langit dibuka oleh Allah. Waktu matahari itu dia tergelincir masuk zuhur tu,
pintu langit dibuka oleh Allah. Nabi kita nampak. Maka aku suka ketika itu aku melakukan salat. Jadi 4 rakaat yang dilakukan oleh Rasulullah sebelum zuhur itu ada sebabnya. Di antaranya kerana waktu itu pintu langit dibuka oleh Allah. Maka Nabi suka pada waktu itu untuk memperbanyakkan salat. Baik. 2 rakaat setelah zuhur. Tapi juga ada pendapat mengatakan 4 rakaat selepas zuhur. Ada riwayat dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan barang siapa yang solat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat selepas zuhur, maka akan dimasukkan dia ke dalam syurga. Satu riwayat. Dan riwayat lain, akan diampunkan dosanya walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur. Itu hadis disebutkan. Adapun 4 rakaat sebelum asar. Nabi bersabda, rahimallahu mura'an shalla qabla al-asri arba'an. Semoga Allah merahmati seseorang yang salat sebelum asar 4 rakaat. Jadi sebelum asar ni, salat yang paling baik untuk dapat rahmat Allah adalah 4 rakaat. So, kalau ada yang tanya, kalau saya buat 2 rakaat saja boleh? Jawapannya boleh. Kerana dalam hadis yang secara umum Nabi sebutkan, ma bainal adhanaini salah. Di antara 2 azan itu ada salat sunat. Salat sunat ni sekurang-kurangnya 2 rakaat. Apa yang dimaksudkan 2 azan? Iaitu azan dan iqamah. Jadi dah azan, kemudian sebelum tunggu tu iqamah. Di antaranya itu disunnahkan kita salat sunat. 2 rakaat ke, 4 rakaat ke, 6 rakaat ke, terpulang. Jadi kalau kita salat sebelum daripada asar tu 2 rakaat, kita salat sunat disebutkan adalah di antara 2 azan. Tapi kalau kita salat 4 rakaat, kita dapatlah doa rahmat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang tanya 4 rakaat tu 1 salam ke 2 salam? 2-2 boleh. 1 salam pun boleh. 2 salam pun boleh. Ya? Baik. Kemudian cuma Al-Qadhi dia kerana mengambil pendapat Al-Imam Syafi'i, waktu maghrib itu disebutkan sebelum ini adalah waktu yang terbatas. Tidak seperti mana kita mengambil qaul qadim itu yang menyebutkan bahawa masuknya, hilangnya mega-mega merah, masuknya waktu isyak barulah berakhir waktu maghrib. Tapi bagi qaul jadid, Al-Imam Syafi'i menyebutkan bahawa waktu maghrib itu habis dengan kadar yang tertentu saja. Daripada azan, dia pergi bersuci, kemudian setelah itu dia pun bersiap, kemudian dia salat dalam membaca lebih kurang 50 ayat, selesai. Waktunya, selepas itu habis waktu maghrib. Maka oleh kerana itu, mereka jarang dan kurang menganjurkan untuk salat sebelum maghrib. Untuk mengejar kepada waktu itu. Jadi mereka azan je, lepas azan baca doa terus iqamat. Macam tu. Ada kan? Ada jumpa kan? Masjid pun ada juga masjid yang dia pegang pendapat itu. Tempat daerah-daerah tertentu. Nah, itu kaul, ada kaulnya. Tapi kita mazhabnya memang akhir waktu, tak masalah. Nanti belum habis nampak lagi ni. Berita sikit lagi. La haula wala quwwata illa billah. Salah kita kan. Jadi sebab tu dia tidak nyatakan, tapi memang ada dalam Sahih Bukhari menyebutkan tentang salat qabliyah maghrib, itu ada. Jadi kalau ada kita ke masjid yang memang dah ada papan yang menyebutkan tentang berapa minit lagi untuk dia iqamah, kita tengok ada masa, tak salah kita salat kan, sebab kita ikut kepada jamaah yang berada di situ. Jangan kita kata saya ni tak nak ikut kepada kitab ni, dia kata tak ada qabliyah maghrib. Tak, ada. Cuma tinggal lagi dia mengikut kepada qaul yang menyatakan maghrib itu waktunya singkat.
Jadi kita kena ambil peluang di macam mana pun kita ambil peluang. Adapun setelah maghrib itu ya muakkadah, sangat dituntut. Bahkan anjuran untuk kita memperbanyakkan daripada amal setelah maghrib sangat besar tuntutan dia. Akan disebutkan anjuran untuk kita salat sekurang-kurangnya 6 rakaat selepas maghrib untuk mendapatkan nilai ibadah 12 tahun. Kan? 2 rakaat ba'diyah dan 4 rakaat lagi adalah solat sunat awabin disebutkan. Bahkan dalam riwayat pernah disebutkan anjuran untuk solat sebanyak 20 rakaat. Ada. Dan pernah Nabi solat 2 rakaat selepas maghrib. 2 rakaat itu Nabi buat 2 rakaat. Tapi membaca dalamnya suratul Baqarah. Dan ada harapan lah agak. Lepas maghrib baca surat Baqarah. Ini disebutkan Sahih Bukhari. Nabi baca surat Baqarah, solat sunat. Lepas maghrib sampai kepada isyak. Untuk memenuhkan waktu yang istimewa tu. Ya. Dan 3 rakaat sesudah salat isyak. Ya. Iaitu maksudnya ba'diyah isyak. Kita sebutkan qabliyah isyak ni adalah sunat ghair muakkadah. Kita salat, mana salat di antara 2 azan. Tapi salat ba'diyahnya adalah muakkadah yang dituntut. Cuma Al-Qadhi lebih menggabungkan dia dengan witir. Iaitu 1 rakaat. Apabila 1 rakaat itu dilaksanakan setelah rakaat yang sebelumnya, maka automatik semuanya menjadi witir. Sebab dia mengganjilkan bilangan tu. So, namanya bertukarlah statusnya. Walaupun sebelum itu kita niatnya ba'diyah. Walaupun kita niat setelah itu adalah solat sunat hajat, solat sunat taubat, sunat apa pun, tapi setelah kita tutup last kali 1, semuanya akan tukar jadi witir. Yalah, dia dah jadi ganjil. Kan? Kalau dia solat 8 rakaat contoh, ataupun dia solat 2 rakaat, tapi setelah dia buat 1, jadi 3. Ganjil. Dia buat 4 rakaat, dia buat 1 jadi 5. Dia buat 8 rakaat 9. Maknanya semua tu akan jadi ganjil dan semuanya akan automatik menjadi witir. Walaupun kita tak niat witir. Yang 2 rakaat semua tu, macam kita tahajud di waktu malam, kita nak witir. Kita tak witir waktu sebab isyak. Kita solat hajat, kita bangun-bangun kita solat taubat. Atau tahajud kita solat taubat, kita solat hajat, kan biasa macam tu. Nanti kita buat 1 rakaat niat witir, kan? Semua tadi jadi witir. Walaupun tadi tak niat witir pun. Kerana dia mewitirkan, mengganjilkan yang lain. Jadilah kita witir. Tadi jadi berapa rakaat witir kita tadi? Jadilah jumlah semua jadi witir. Sebab tu Nabi SAW, solat malam, dikata solat witirnya itu adalah 11 rakaat. Tapi Nabi bukan mesti nak niat tu semua witir. Nabi solat lah. Solat malam. Solatul lail dipanggil. Kan? Tapi setelah ditutup 1, jadi jumlahnya 11. Jadilah solat itu dipanggil witir. Maka ditanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, berapakah solat yang Nabi buat di waktu malam? Maka Aisyah mengatakan, Nabi solat di waktu malam, baik di bulan Ramadan atau di luar Ramadan, 11 rakaat. Nabi SAW solat malam sama ada di dalam Ramadan atau di luar Ramadan 11 rakaat. Itu hadis dalam Sahih Bukhari. Jadi maka adalah orang yang memahami bahawa tengok Nabi itu buat hanya 11 rakaat, yang kita buat 20 rakaat ni apa cerita? Itu yang jadi isu tu. Tapi kalau kita tengok ulama-ulama mu'tabar, dia sebut 11 rakaat itu adalah solat witir, bukannya solat tarawih. Yang diterangkan oleh Sayyidina Aisyah tu solat witir Nabi. Sebab tu dia kata di dalam Ramadan dan luar. Mana ada Ramadan tarawih? Jadi di dalam dan di luar. Maknanya yang dua-dua boleh buat ni adalah witir. Ada tarawih hanya bulan Ramadan saja. Itulah kesimpulan yang diambil oleh para sahabat seperti Sayyidina Umar dan yang lain. Sehingga mereka memahami bahawa witir itu, sebenarnya tarawih itu bukan ada jumlah yang tertentu.
Seperti dipahami oleh satu golongan. Oh, hanya ini saja, lebih saja bid'ah dah kita. Kan? Maknanya Imam Syafi'i bid'ah dah. Imam Malik lagi lebih lagi sebab dia 36 rakaat Imam Malik. Main 36 rakaat. Kita buat tahun ni masjid ni, Ikhlas kata tahun ni kita ikut mazhab Malikiyah. Kita buat 36 rakaat, 20 pun dah tak tahan dah. 36 lagi kosong. Kan? Tapi kalau di Hadramaut, di Tarim itu 100 rakaat, 200 rakaat. Baru tahu, kan? Daripada masjid ke masjid, dari masjid ke masjid, Masya Allah. Meriah dengan ibadah kepada Allah SWT. Yang peliknya itu berlumba nak kurang, bukannya berlumba nak lebih. Apa ikan? Ya Allah, pelik betul. Orang para asal ni nak berlebih-lebih kalau dalam Ramadan ini. Dia nak berlumba siapa paling sikit, paling bagus. Dia kata. La haula wala quwwata. Tapi boleh tak kita buat witir itu setelah salat Isyak? Boleh. Dan ini mazhabnya Abu Bakar Siddiq. Adapun solat witir yang dilakukan setelah tahajud atau di waktu malam, itu adalah cara Rasulullah dan juga dibuat oleh Umar Al-Khattab. Jadi Nabi SAW pernah tanya kepada Sayyidina Abu Bakar, dilihat Sayyidina Abu Bakar buat witir sebab Isyak. Itu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar ada. Itu Abu Bakar, kau buat setelah witir bila? Setelah Isyak, wahai Rasulullah. Engkau wahai Umar setelah tahajud di waktu malam. Jadi Rasulullah tanya, kenapa engkau buat setelah Isyak wahai Abu Bakar? Kata Abu Bakar Siddiq, kerana aku bimbang, aku tak bangun di waktu malam. Tak terbangun. Kita manusia, kadang-kadang tu kita, nak bangun tapi tak terbangun. Kan? Kita lagi lah memang tak terbangun semua. Dan Abu Bakar memang bangun, tapi takut-takut tak terbangun. Kita jangan takut, memang susah nak bangun. Kan? Jadi dia kata, dan kalau dia tak bangun lagi, iaitu mati, maka aku dah buat solat witir. Kerana witir ni antara solat yang Nabi tak pernah tinggal, dikatakan. Kan? Jadi Sayyidina Abu Bakar kata, aku buat. Jadi kata Nabi, asabtah, engkau benar. Kata maknanya boleh, engkau benar. Wahai Umar, kenapa engkau tak buat lepas Isyak, buat waktu malam? Kerana kata Umar, aku yakin aku akan bangun di waktu malam. Itu keyakinan, tak salah untuk yakin. Untuk kita yakin bahawa kita nak buat dan mampu buat. Boleh. Bukan untuk kita panggil kita ni rasa diri hebat, tak. Tapi meletakkan keyakinan untuk melakukan kebaikan itu bagus. Confident. Kan? InsyaAllah saya bangun malam ni. Tekad itu ada. Ini ustaz ngajar, niat kita dah dapat pahala dah. Jadi sebelum tidur niat nak bangun malam, tapi memang dah dalam lubuk hati dalam tu memang tak bangun ni. Aku bangun insya-Allah, aku bangunlah malam ni. Dah nak dapat pahala niat je. Tapi dalam tu betul-betul memang tak nak bangun pun. Kan? Macam Allah tak tahu apa yang dalam lubuk hati dia itu. Betul disebutkan ya'rifu sirru wa akhfa. Allah tu tahu yang rahsia, yang kamu konon-konon niat tu, yang akhfa, yang dalam lagi. Yang memang tak nak bangun tu lagi Allah tahu. Kan? Jadi itu adalah merupakan solat sunat rawatib yang mengiringi kepada solat fardu. Ada pun solat sunat muakkad, iaitu sunat-sunat yang dianjurkan. Seperti solat malam. Kata Nabi, afdal solat setelah solat fardu salatul lail, solat malam. Itu solat yang afdal. Nabi SAW mewajibkan dirinya untuk solat di waktu malam. Nabi tak pernah tinggal. Sama ada Nabi itu dalam keadaan mukim ataupun musafir, Nabi tak akan pernah tinggal solat malam. Walaupun ada riwayat Nabi pernah tertinggal solat malam. Ya, ini tertidur baginda Rasulullah. Tapi kita tahu bahawa tertidur ke tak sengaja ke Nabi, itu adalah merupakan daripada kehendaknya Allah. Dan itu bukannya daripada kelemahan baginda Rasulullah, tidak. Tapi sebenarnya untuk kelebihan, yang ada kelebihan akhirnya untuk kepada umat. Setiap apa yang berlaku, baik itu lupanya Nabi atau sesuatu daripada sesuatu yang dibuat, itu yang kita kata tertinggalnya Nabi. Itu bukan kelemahan, tapi sebenarnya kelebihan. Macam Nabi juga disebut ummi, bukan kelemahan tapi kelebihan. Ya. Jadi kelebihan baginda Rasulullah ketika dia tertinggal, supaya kita tahu apa kita nak buat kalau tertinggal. Kalau Nabi tak pernah tertinggal, kita tak tahu macam nak buat. Betul?
Jadi macam mana Nabi buat setelah Nabi tertinggal malam tu? Kata Sayyidina Aisyah, Nabi buat setelah waktu pada duha tu. Nabi macam qada balik waktu duha tu. Nabi buat 12 rakaat. Seperti mengqada daripada apa yang tertinggal di waktu malam. Tapi kita jangan qada hari-hari. Memang kita tak bangun qada semua. Memang tak ada lah. Ini yang rutin. Tiba-tiba dia tertinggal. Dia boleh qada. Kalau dia memang tinggal hari-hari, tak payah qada lah. Kemudian solat duha. Solat duha. Dan juga solat tarawih. Ini adalah solat-solat tuntutan yang untuk kita jaga. Selain daripada solat-solat fardu dan solat rawatib. Wallahu ta'ala alam bissawab. Nah.